Okay, so kalau korang tekan video ni, most probably lah, aku agak yang mana korang sebenarnya ada pasang secebis niat lah untuk memiliki Poco M3 ni sebagai smartphone terbaru korang kan. Sebab yelah, korang mesti nak kena kumpul segala jenis maklumat yang korang perlu tahu berkenaan dengan smartphone ni. Kena pula bila tengok review-review lain semua cakap macam Poco M3 macam ada sedikit masalah kan. So lagilah korang nak tahu kan. Jadi apa masalah sebenarnya yang terdapat pada Poco M3 ni? So tak apa, don't worry, abang ada. Abang akan explain pada korang semua. Korang tak perlu risau. Nanti aku akan bagi tahu semua benda yang korang perlu tahu. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Salam guys, Muaz Malik di sini. So pada tahun ni kita boleh nampak yang mana pihak Poco dia dah launch beberapa phone terbaru dia orang lah. Antaranya macam Poco F2 Pro. Yang mana Poco F2 Pro ni dia punya target market dia tu adalah untuk berada pada segmen flagship budget. Kemudian kita ada Poco X3 NFC. Yang mana Poco X3 NFC ni pula dia punya kewujudan dia tu adalah untuk berada pada kategori mid range. So kat sini korang boleh perasan lah yang mana dia cater banyak kategori mid range, kategori flagship, tapi dia tak cater kategori untuk kelas permulaan. Jadi dekat sinilah datangnya Poco M3 ni untuk slot in masuk ke dalam kategori itulah. Maka untuk makluman korang, Poco M3 ni dijual pada tanda harga jualan rasmi, harga jualan permulaan RM599 untuk model 64GB, manakala RM699 untuk model 128GB. Dan pada tanda harga jualan yang macam ni juga, kalau kita tengok pada spesifikasi, kita tengok pada spec sheet, spesifikasi yang ditawarkan pada Poco M3 ni, memang agak powerful jugalah. Maka untuk spesifikasi dalaman dia, Poco M3 ni didatangkan dengan penggunaan chipset daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 662, kapasiti RAM sebesar 4GB, internal storage UFS 2.1 sebesar 64GB, dan UFS 2.2 128GB. Untuk sistem operasi pula, ianya menjalankan Android 10 dengan antara muka MIUI 12. Kemudian bila kita tengok pada bahagian hadapan dia pula, Poco M3 ni didatangkan juga dengan skrin yang agak besar, iaitu skrin bersaiz 6.53 inch, Full HD Plus IPS LCD display dengan water drop notch di bahagian atas. Yes, kalau kita tengok pada skrin dia ni, korang boleh nampak lah yang mana dia mempunyai bezel yang sedikit tebal lah dekat bahagian dagu dia tu. Which is benda ni bagi aku memang agak normal lah untuk smartphone yang dijual pada tanda harga jualan yang macam ni. Tapi benda yang tak normal adalah pada resolusi skrin dia. Sebab selalunya pada price range yang macam ni, dekat luar sana, kebanyakan brand memang jual smartphone yang menggunakan resolusi HD Plus saja. Tapi dekat Poco M3 ni, dia dah guna Full HD Plus dah. Kira-kira memang agak bonus lah untuk korang. Jadi skrin IPS dia ni memang mampu untuk memberikan warna yang vibrant. Walaupun dia bukan skrin jenis OLED, tapi still dia mampu untuk memberikan warna yang memang betul-betul punchy lah. Cuma kekurangan yang aku nampak pada skrin dia ni adalah satu dari segi dia punya brightness level dia, yang mana kalau korang gunakan smartphone ni di bawah cahaya matahari, memang takkan nampak sangat lah konten pada skrin tu. Kemudian skrin Poco M3 ni juga ada macam sedikit suffer lah dari segi dia punya view angle. View angle dia memang agak lemah. Dan satu lagi, last kali dia tak ada higher refresh rate lah. Dia 60Hz saja, which is benda ni memang normal lah untuk price range yang macam ni. Jadi memandangkan Poco M3 ni dia menggunakan skrin jenis IPS, bukan skrin OLED. So korang kena expect lah yang mana korang takkan dapat lah in-display fingerprint scanner. Jadi sebab tu lah dia punya fingerprint scanner dia tu diletakkan pada bahagian power button. So maknanya dia menggunakan conventional fingerprint scanner. Dan untuk conventional fingerprint scanner dia ni, selalunya kita boleh dengar lah bila gunakan conventional fingerprint scanner memang laju gila, lagi laju daripada in-display kan. Tapi lain cerita dekat Poco M3 ni. Dia punya conventional fingerprint scanner memang agak slow untuk baca korang punya cap jari. Dan kemudian bila kita tengok pada bahagian luaran dia ni, kita boleh nampak lah yang mana Poco M3 ni dia didatangkan dengan rekaan yang totally menggunakan plastik. Tapi walaupun hanya sekadar plastik ataupun polycarbonate plastik nama popular dia tu, aku tak kisah. Aku memang suka dengan rekaan dia ni. Sebab pertama, dia punya rangka dia ni walaupun plastik, dia didatangkan dengan rekaan jenis matte. Kemudian untuk dia punya back panel dia ni, most pada bahagian belakang ni, dia menggunakan rekaan fake leather. Dan dengan rekaan kulit palsu ni, disebabkan dia ada texture, so bila korang pegang tu memang dia terasa grip habis lah. In fact, walaupun dalam kotak Poco ada bagi satu casing percuma ni, sepanjang tempoh review ni aku tak pernah pakai pun casing ni kan. Memang just pakai naked macam ni je sebab lagi sedap. Dan kemudian pada bahagian belakang dia ni juga korang boleh nampak lah yang mana dia didatangkan dengan rekaan kamera ala-ala macam smartphone OnePlus Cyberpunk tu kan. Jadi besar gila kat belakang ni kan, which is memang nampak nice lah. Cuma pada bahagian belakang ni, ini bukan kaca lah. Ini
macam aku cakap tadi lah, memang semuanya plastik. Tapi kalau nak komplain, ada satu benda je yang aku tak berapa berkenan lah dengan rekaan back panel dia ni, iaitu logo Poco yang besar dekat bahagian belakang ni. Aku bukan tak suka sebab dia punya logo dia tu besar. Aku sebenarnya tak berapa suka disebabkan dia punya logo dia ni, dia bukan dekat bahagian dalam plastik ni. Dia print betul-betul dekat bahagian atas tau, dekat atas permukaan plastik tu. So ini bermakna by times kan, bila korang pakai, kalau korang pakai naked macam aku pakai ni, bila letak atas meja tu semua, most probably logo Poco ni mungkin akan terhakis lah kan, sebab dia dia terdedah macam tu je. Memang kecalar lah. Oh, dan satu lagi lupa aku nak cakap, memandangkan rekaan dia ni adalah totally plastik, antara dia punya kelebihan dia adalah Poco M3 ni dia mempunyai berat yang boleh kata agak ringan lah untuk sebuah smartphone yang didatangkan dengan kapasiti bateri sebesar 6000 mAh. Jadi bila korang pegang smartphone ni kan, guna untuk buka social media, main game tu semua, memang korang akan rasa selesa habis lah. Antara benda lain yang bagus juga berkenaan dengan Poco M3 ni adalah speaker dia. Sebab bayangkanlah, pada harga jualan bermula RM599, korang dapat sebuah smartphone yang didatangkan dengan setup stereo speaker. Yes, Poco M3 ni dia didatangkan dengan setup stereo speaker. So output sound untuk stereo speaker yang terdapat pada Poco M3 ni memang bagus gila lah. Tapi untuk price range macam ni lah, memang bagus gila lah. Janganlah korang pergi banding stereo speaker yang smartphone harga RM1000 lebih tu kan. Memang tak masuk akal lah cerita dia kan. So speaker dia memang best. And kalau korang rasa macam korang tak berapa berkenan untuk menggunakan dia punya speaker dia ni, Poco M3 ni masih lagi mempunyai port 3.5mm headphone jack. And port 3.5mm headphone jack ni dia menyokong high-res audio 24 bit. So bila dengar lagu tu memang sedap lah. Dan satu lagi bonus feature yang terdapat pada Poco M3 ni, dia masih lagi mempunyai IR blaster untuk korang buat sebagai remote control untuk kontrol aircon tu semua kan. Antara benda yang aku suka juga berkenaan dengan Poco M3 ni adalah performance bateri dia. Jadi secara average aku memang mampu untuk mendapatkan screen on time sekitar 10 hingga 11 jam macam tu. Memang agak lama, serius aku tak tipu. Poco M3 ni kalau korang guna, aku rasa memang boleh pakai untuk 2 hari lah. And kalau korang ni jenis kaki main game ataupun memang heavy user, memang boleh lenjan lah phone ni gila-gila punya kan. 1 hari boleh pakai, memang tak ada masalah. Cuma kalau nak cari masalah, memang ada satu je masalah. Masalah dia adalah bila korang decide untuk charge smartphone ni. Sebab kalau korang nak charge smartphone ni, dia memang akan ambil masa yang lama gila. Sebab Poco M3 ni hanya menyokong maksimum output 18 watt sahaja. So ini bermakna daripada 0 hingga 100%, dia akan ambil masa dalam 2 jam 40 minit macam tu untuk full charge. Untuk setup kamera pula, pada bahagian belakang, Poco M3 ni didatangkan dengan 3 setup kamera, iaitu kamera utama 48MP, kamera makro 2MP dan kamera depth 2MP. Dan pada bahagian hadapan dekat water drop notch tu, dia didatangkan dengan kamera selfie bersaiz 8MP. So dekat sini korang boleh nampak lah yang mana Poco M3 ni dia tidak didatangkan dengan lens kamera jenis ultra wide. Instead, dia ganti kamera ultra wide tu dengan kamera makro 2MP yang tak tahu lah, by this time aku rasa korang tahu lah aku punya stand berkenaan dengan kamera makro 2MP ni kan. Maka untuk hasil gambar daripada kamera 48MP dia ni, aku just boleh kata average je lah. Tak ada apa yang boleh dibanggakan. Memang sesuai lah dengan tanda harga jualan dia. Walaupun dia mempunyai fungsi HDR ataupun auto HDR, kebanyakan masa gambar yang dia ambil tu, dia mempunyai dynamic range yang memang agak lemah. And let's say kalau korang nak gunakan mode portrait dia pun, dia punya potongan dia tu pun macam tak adalah berapa kemas sangat kan. Walaupun dia mempunyai kamera depth 2MP tu. Benda ni juga berlaku pada kamera selfie dia, yang mana gambar selfie lagi lah, muka aku memang nampak macam pucat gila, macam tak cukup makan kan. Dan kalau korang perasan, bila korang tengok semua gambar ni, dia mempunyai karakteristik yang lebih kurang sama je. Gambar memang akan mempunyai dynamic range yang rendah, kontras dia memang tinggi kan, warna hitam tu memang nampak gelap, dan kemudian dia punya focusing pun macam ada hit and miss sikit. Tapi yang menariknya, Poco M3 ni dia masih lagi mempunyai fungsi night mode. So kalau korang nak ambil gambar pada waktu malam ataupun pada kawasan yang gelap tu, korang boleh gunalah fungsi ni. Untuk video pula, setting tertinggi yang korang boleh gunakan adalah pada mode Full HD 30 frame per second. And pada mode ni, video memang langsung tak ada penstabilan image. Akibatnya, video memang bergegar teruk habis lah. So kalau korang nak beli Poco M3 ni untuk video recording tu semua, benda ni pun memang aku tak berapa nak sarankan. Jadi by this time, korang boleh nampak lah yang mana Poco M3 ni dia mempunyai spesifikasi dan penawaran harga yang bila kita combine dia tu memang nampak macam tak masuk akal. Sebab korang akan nampak yang mana Poco M3 ni memang berbaloi teruk lah. Tolak tepi lah dia punya pengecasan lama ke, kamera dia tak berapa bagus ke. Yang penting dia punya spesifikasi utama
pertama dia tu memang bagus kan. Dia gunakan Snapdragon 600 series. Lepas tu kapasiti bateri dia 6000 mAh. Storage dia gunakan storage jenis UFS kan. Smartphone lain kebanyakannya untuk harga macam ni semua pakai eMMC 5.1 je. Dan yang paling penting untuk korang yang suka entertainment ataupun yang suka main game tu, memang best lah. Sebab Poco M3 ni stereo speaker. So spesifikasi dia memang mantap. And kalau korang nak beli Poco M3 ni just because of dia punya spesifikasi dia tu, memang aku sarankan untuk korang belilah. Tapi dekat sini satu benda yang korang perlu tahu ialah spesifikasi ni bukan segala-galanya. Sebab apa yang paling penting sekali ialah pengalaman korang menggunakan smartphone tu. Okey ke ataupun tak. Dan untuk Poco M3 ni jujurnya memang tak berapa nak okey lah. Memang tak berapa nak memuaskan. Yes, walaupun Poco M3 ni dia dimuatkan dengan penggunaan chipset yang bagus iaitu Snapdragon 662. Lepas tu kapasiti RAM 4GB, lepas tu menggunakan storage UFS 2.1. Still bagi aku pengalaman menggunakan MIUI 12 pada Poco M3 ni memang agak tidak memuaskan. So most of the time aku memang boleh rasa lah yang mana dia mempunyai lag yang agak kuat lah. Memang senang cerita Poco M3 ni memang sebuah smartphone yang lembab lah. Jadi dekat mana silapnya Poco M3 ni? Bagi aku silap dia adalah pada dia punya software optimization dia. Sebab kalau kita nak salahkan penggunaan Snapdragon 662 tu memang tak berapa logik. Sebab dekat rumah aku ni aku ada Oppo 73 yang mana Oppo 73 ni pun dia menggunakan chipset yang sama. Dan bila aku gunakan Oppo 73 aku tak ada masalah benda tu. Tak ada masalah lembab ni semua memang tak ada. Tapi bila aku pakai dekat Poco M3 ni dia terasa lembab dia tu. So dekat sini memang tegang lagi bersuluh. Aku akan menyalahkan dia punya software dia lah iaitu Android 10 MIUI 12 tu. In fact beberapa hari yang lepas aku ada dapat satu update yang mana dalam update tersebut dia bagi tahu yang dia akan mampu untuk mengurangkan masalah lag. So dekat sini korang nampak tak yang mana even Poco pun memang acknowledge masalah ni. And aku yakin lah by times aku rasa masalah lag ni memang boleh dikurangkan lagi. Sebab macam aku cakap tadi lah, ini adalah masalah software. Jadi kesimpulannya kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah smartphone yang baru and budget korang pun dalam range RM600, RM700 dan dalam masa yang sama korang bercadang untuk angkat Poco M3 ni, dekat sini aku perlu nasihatkan pada korang terlebih dahulu lah. Korang kena fikir masak-masak sebab by Disember 2020 ni Poco M3 ni dia punya software dia tu masih lagi belum matang lagi lah. Macam aku cakap tadi lah, memang bila korang pakai tu memang korang akan rasa macam ini adalah sebuah smartphone yang lembab. Lembab dia tu memang tak boleh nak cerita kan. Even aku pakai Redmi 9 sebelum ni pun aku tak ada masalah lembab yang macam ni. So benda ni korang perlu ambil kira terlebih dahulu. Tapi kalau korang ni jenis optimistik kan, korang rasa yang mana okey ini masalah software, mungkin benda ni boleh diperbaiki in future. And kalau kau beli Poco M3 ni pun memang agak berbaloi sebab dia punya spesifikasi pun power apa kan. Kalau korang ni jenis yang macam ni, yang fikir macam tu, then baru aku boleh sarankan untuk korang go for Poco M3 ni, okay? Tapi kalau bila korang beli Poco M3 ni, tiba-tiba korang pun pegang pakai, jangan salahkan aku tau. Jadi guys, sampai di sini saja video review kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.